أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Fadil Mursi, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Nurul Saadah, Taman Sejahtera, Taman Mewah dan sekitar, insya-Allah. Khususnya para jemaah yang saya kasihi, yang saya hormati, ibu-ibu, bapa-bapa yang sangat-sangat saya hormati, khususnya di kawasan ini. Sebagaimana yang disebut oleh ayahanda pengurusi tadi, ni pun kawan-kawan kepada ayah saya jugalah kan. Jadi nak bercakap depan orang tua-tua sebab ayah-ayah kita ni segan juga. Tengok pula senarai cikgu belakang kan, cikgu belakang. Tapi tu dia nak kata contoh tu, pengajian ni bukan hanya waktu kita berada di sekolah. Habis mengaji, habis belajar, mengajar pun proses pengajian juga lah ya. Pencen mengajar, mengaji lagi, kemah tu. Kira hebat. Saya respect lah tuan-tuan. Had tak cikgu pun sama lah. Kira boleh duduk ada dalam majlis ilmu ni satu benda yang sangat disukai Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat sanjungi, dan malaikat berada dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakah pada pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah marilah kita sama-sama memulakan sedikit perbincangan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi SAW, para sahabat, keluarga baginda, ibu ayah sama ada yang masih hidup, terhormati sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita, juga seluruh umat Islam mudah-mudahan, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, para jemaah sekalian, nak sembang apa tak tahu pagi ni. Kita pun tak ada apa pengajian yang khusus lagi berkenaan kita apa. Cumanya berkaitan dengan apa yang saya nak sebut. Ini perbincangan sajalah, perkongsian. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyebut sittu majalisul mu'min dhamanun ala Allah Ta'ala ma kana fi syai'in minha, yani fil masajid al-jama'ah aw 'inda al-marid aw fi janazatin aw fi baytihi aw 'inda imamin muqsitin أو في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Dalam satu hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita ada 6 tempat yang mana kalau kita berada di dalamnya dan dianjurkan untuk kita pergi dan duduk, kita akan dilindungi Allah, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan apa? Hidup kita berkat, pahala kita bertambah, dan mati insya-Allah secara husnul khatimah. Apa dia? Yang pertamanya, fil masjidi jama'ati. Kita main masjid, hidupkan jemaah. Main masjid, hidupkan pengajian-pengajian ilmu. Kan? Kita cuba ikhtiarkan, susun waktu. Bila sampai masa, kita pergi ke masjid, kita main masjid. Kan? Kita hari ni dekat, alhamdulillah. Kan? Macam hari ni tuan-tuan buat hari ni, saya tengok dululah cikgu cerita tadi tu, dulu penuh memang betul ni, tapi saya kecil-kecil kan, main kot ni, surau ni, takat surau dulu, takat bangun ni, takat tinggal tak salah saya kan cikgu kan, takat tu belakang tu hak muslimat duduk tu, tak tahu ada tambun tanah apa lebih kurang macam tu. Alhamdulillah hari ni tu dah, bila mai tengok, Masya Allah, besar, bukan takat tambun gitu, sampai ke hujung belakang kan. Makna kata apa? Masjid ini, tempat yang berkat ini, dihidupkan dan dibesarkan sampai macam ni. Ramainya orang tak boleh nak tampung setakat ada-ada tu, kena extend lagi di belakang. Maknanya orang kat sini menghidupkan jemaah, menghidupkan majlis ilmu. Kolah tu kolah yang lama lah, kolah lama. Kau dah tubak. Saya perlu mengaji kat sini ya. Tazki kat sini, ada tazki kan? Kat sini lah, duduk-duduk kan. Tu bila tengok balik kan, makna kata itu perkembangan yang sihat, perkembangan yang hebat. Barangkali mungkin taman pun bertambah, penduduknya pun bertambah, jadi kita terpaksa besarkan. Jadi bila kita besarkan, kita buat begini, nak kena isi lah. Tak boleh besar saja kan, nak kena ada pengisian. Jadi sebab itu bila kita nak berkongsi sangat pun tak berapa nak ada ilmu, kita pun mengaji lagi kan. Bila kita terpanggil untuk sama-sama mengimarahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita insya-Allah kan. Main masjid, penting institusi masjid, penting pengajian-pengajian masjid. Sebab kita bila dah habis dah sesi pengajian formal ni, kat mana lagi kita nak pergi? Kat mana lagi? Kan? Nak pergi cari sekolah orang tua zaman piramidi dulu pun ejah kan, ngaji sekolah orang tua kan, mana ada lah kan? Masjid lah. Ialah selain daripada kita dengar kuliah macam kan, Haji Wahab kita, Cikgu Wahab kita duk rakam selalu, boleh bagus lah, tapi Nabi sebut dalam hadis ni, mai masjid. Kita dengar kuliah tu bagus lah, dengar di rumah ke dalam kereta ke apa, tapi kena mai juga untuk dengar secara live. Dia panggil talaqi, kita belajar ilmu ya, kita dapat daripada guru yang kita mengaji. Sebab tu dia antara tempat masjid ni, saya selalu sebut, kalau ada main masalah, duk jumpa saya di pejabat ataupun ada kes-kes depan sini, saya kata, kamu mengaji takat berapa? Tinggal berapa? Dia kata 5. Lepas tu tak apa kerja. Baik, kita ni kalau berkahwin, saya kata, bukan hanya sekadar selesaikan untuk khusus perkahwinan saja. Lepas tu kena mengaji lagi. Bila dah akad nikah tu, kira apa ingat boleh redah gitu? Tak, kena belajar lagi. Kamu duduk mana? Dia maksiat-sekian. Jumaat kat mana? Ada OL lah. Kena tahu khariah kita kat mana, masjid kita yang mana. Pergi masjid mengaji. Sebab kadang-kadang bila kita berada dalam majlis ilmu, dia ambil satu idea yang kita tak sangka. Kita duduk rosot masalah di rumah, bila jejak masuk masjid ni, Tok Guru Ustaz sesudah kita mengajak, bukan mengajak tajuk kita duduk serabut di rumah pun, hak serabut di pejabat, tapi bila mai duduk, dia rasa macam ada idea nak selesai masalah. Itu yang kata rahmat.
ada rasa tenang, sakinah, rasa betul juga, maka kita membalik selesaikan masalah. Itu penting. Selain daripada kita dapat ilmu yang itu, dia ada rahmat, keberkatan yang kita kadang tak sangka. Dia mai celah-celah tu. Tambah-tambah waktu sembahyang. Waktu sembahyang ID banyak sungguh. Tu imam baca al-zana apa semua, dia turun lebih. Hui, bukit buka dia teringat habis semua. Dia teringat bukit tu tak menebas hari Sabtu elok. Idea macam-macam. Hak tu gangguan lah. Tapi nak cerita bagi main masjid, duduk majlis ilmu, dia ada barakah dia. Kan kadang-kadang dia main menimpa-nimpa seolah macam menghentak kita punya hati tu untuk kita berubah mudah-mudahan. Jadi itu yang saya sebut. Memang kalau orang-orang muda ada ni memang saya kata begitu lah, kan. Masjid macam mana, semayang tak, kena mai semayang dulu. Baik. Itu yang pertama. Kemudian tempat yang kedua, kata Nabi SAW, inda maridin, ketika mana ada orang sakit, kita pergi ziarah. Ketika mana ada orang sakit, kita pergi ziarah. Dengar saja orang sakit, kita pergi sampailah. Assalamualaikum, apa-apa, macam mana dengar, kan. Dia mutu, tak apalah, kan. Ditimpa musibah juga, kan. Kita pergi ziarah. Kadang-kadang kita tak perlu dengar sakit, okey lagi, tak apa, sakit dengar orang WhatsApp sampai orang beritahu mesej. Tapi dengar kata pergi hospital, kita kelam kabut lah, kan. Dengar kelam kabut. Pada pergi hospital tu dia pergi ubat pun, pergi kat kaunter. Telefon anak, ayah macam mana, sihat lah. Ayah pergi hospital. Dia tak telefon tu loncat pergi hospital mana, tengok jumpa kat kaunter ubat, ambil ubat. Tapi yalah, kadang bila kita dengar sakit tu, kita pun tak sangka ajal tu. Kadang kita dengar sakit sikit, tiba-tiba Allah Ta'ala panggil. Baru ni tuan-tuan saya rasa lah, ni pengalaman saya lah. Awal sebelum PKP tu, bulan 1, bulan 2, sahabat baik mengaji sekali, kerja pun sekali, lapor diri pun sekali, tinggal di Selangor. Dia sakit, dia jatuh darah tinggi, kemudian ada pendarahan di dalam otak, duduk terlantak di hospital lah. Bila nak pi tu ada saja dia punya halangan daripada sini, nak pendarah pi tu. Kemudian tangguh Ustaz, tak apalah, hujung minggu ni pi, habaq macam tu lah, pi bawa family sekali, cadang gitu lah, kan. Rupanya tak ada hujung minggu, kan. Hari lebih kurang hari Selasa itu, lebih kurang Isnin, kan. Dengar panggilan tak ada. Kita jadi ralat. Sebab dia dalam dekat 2 minggu juga di hospital. Dalam tempoh 2 minggu tu dia sebut nama saya. Dia tak, yalah, kita kawan rapat mengaji sekali, pun diri pun sekali tanya, Husni mana, kan. Dia sibuk buat tesis lah. Kita dengar tu, maknanya sakit dia pun teringat lagi kawan dia duk buat apa, kawan dia duk buat kerja apa, kan. Kita dengar tu, tak apa hujung minggu ni sampai. Allah Akbar. Lepas tu dengar hari tu tak ada hujung minggu, dengar atas minggu tu tak kereta cunggit bi. Kita rasa macam jelas. Sebab tu bila pengajaran itu mengajar kita bahawa dengar sakit ada usaha, ada ikhtiar sampailah, kan. Sebab kena ajal ini Allah Ta'ala tak, kalau tak dia pergi, kita pula pergi. Itu antara dua tu, ha? Kalau tak dia pergi, kita pergi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata sabda Nabi SAW, fi janazatin, ketika mana ada kematian, kita iring, kita pergi ziarah. Yang tadi orang sakit, kan. Kemudian waktu mana ada kematian, kita pergi ziarah, kan. Iring pula bagi, kan. Iring pula lagi pergi tengok sampai ke kubur, kan. Sembahyang pula lagi, kan. Sembahyang, selesaikan urusan kita dengan dia, urusan kita sebagai manusia, kita doakan dia, kan, kalau ada kesempatan, kan. Kemudian iring ke kubur, tanah perkuburan. Kerana ada hadis yang sebut, barang siapa yang ziarah orang mati ni, falahu qiran, ada apa? Dapat bukit, 2 bukit. Ada satu hadis kata 2 bukit. Ada setengah pandangan kata bukit Uhud. Bukit Uhud, kan tuan-tuan
haji banyak kat sini, yang pernah pergi ziarah umrah pun ada kan. Lebih kurang panjang 6 km. Besar 6 km. Kini pergi ke mana? Bukan Kulim. 6 km. Lebih kurang. Yang lama kan. Luas kau tu kan, nak boleh Bukit Uhud. Dengar kematian, mai ziarah. Selesaikan tanggungjawab kita sebagai sebagai sahabat ke, sebagai kejiranan kita ke, sebagai persaudaraan kita kan. Solat jenazah, kemudian iring ke kubur kalau ada kesempatan. Kerana kita pun satu masa nanti macam itulah tuan kan. Bila mai tempat kita, bila mai time kita macam itulah kan. Orang pun akan ziarah kita, orang akan tengok kita, orang akan doakan kita kan, sampai masa macam tu. Dan ditinggalkan kita pula nanti kan. Yang ikut tu beramai kan, anak, isteri semua ikut, kawan-kawan mai tengok sedih teriak. Yang sebenarnya orang sedih teriak kita mati ni sebab apa? Sebab apa? Orang kasih sayang sedih kan. Anak teriak lah tengok kita mati, isteri teriak kita mati, suami teriak isteri mati kan. Ada orang kata teriak sat lepas tu pergi tanam pokok kat kubur. Tunggulah bersepah hari-hari pergi siram pokok. Awak haji siram pokok apa? Tak tumbuh-tumbuh lagi. Sebab apa? Isteri dia pesan, dia kata, abang kalau saya mati nanti nak kahwin, tunggu pokok tu tumbuh dulu baru kahwin. Jadi hari-hari dia pergi siram pokok. Kawan teriak kat kita. Kadang-kadang ni orang teriak kat kita ni bukan kesian kat kita. Kesian kat kita hak mati tu, kita tengah mati. Dia kesian kat dia. Kesian kat dia. Habis isteri teriak kita mati. Habislah, tak ada lah siapa nak bawa aku pergi kedai, tak ada lah nak beli barang kat aku. Habislah aku nak duduk dengan siapa lepas ni. Kenapa dia pula tak kerja, suami kerja, habislah aku. Habis. Anak teriak, habislah apa nak duduk kat siapa, nak dia kiranya fikir kat dia lah kan. Habislah siapa nak bagi duit dekat aku lepas ni, nak pergi sekolah lu ke mana kan. Suami teriak, habislah, isteri habislah, jenis siapa nak masak kat aku, siapa nak bancuh kopi kan. Dak balik masjid ada agak orang bancuh ayak kat aku. Kawan teriak, habislah lepas ni boleh pergi kerja sekali, nak kereta tumbang kereta hang, tak ada lah aku nak pergi dengan siapa. Teriak untuk apa? Kesian kat dia. Teriak untuk diri dia. Sebab tu dia sedih kan? Jadi apa yang kita kena buat ialah kita yang duk ada lah ni, mudah-mudahan itu bukan satu persepsi yang tak elok sajalah saya sebut kan. Dia sebut kasih sayang macam tu, dia sebut betul lah memang kasih sayang, rasa sedih, simpati sebagainya kan. Cuma kadang-kadang banyak tu dia tengok tu kan. Habislah kertas ni tak ada nak paraik kat aku lah, tak ada dah kan. Itu kata nak bagi tak dan nak isi nama dalam gerak borang ni 14A nak isi dah. Tengok tak dan nak isi, meninggal pergi dah. Kerana dia teriak tu sebab dia kan. Tinggal lagi kita hak mati tu lah nak bawa amalan kita. Sebab tu kata anak, isteri, saudara, kawan-kawan ikut, patah balik, dia akan balik ke rumah. Harta pun ikut, barang-barang kita ada juga ikut, telefon hadir dekat kita ada selalu pun ikut juga. Anak bawa ke, isteri bawa, lepas tu dia ambil balik Kita tinggal seorang-seorang dalam kubur. Kita lah sedang nak menjawab nanti. Amalan kita lah jugalah yang akan teman kita nanti. Waktu mana kita simpan, malam ke, pagi ke, petang, tengah hari, dalam sama gelap. Tuan-tuan ada yang biasa turun keliang kan, tengok. Yalah, ayah saya simpan malam, turun waktu malam kan. Malam tu dah gelap dah tu, tutup lagi gelap kan. Siang pernah juga turun makan semua. Siang cerang menang, panas, tutup gelap juga lah semua tu. Maknanya datang alam kubur ni gelap. Nak terang lagu mana amalan kita kan. Bacaan Quran, sembahyang kita, hak tu nak terang balik kat kita kan. Mai celah mana simpan pun dia gelap semua tu lah. Hari terang pun dia gelap, hari cerah pun dia gelap, hari hujan pun dia
tetap rasa panas dan rimah. Hari teduh pun, hari panas pun panas dan rimah juga. Allahu akbar. Wal-a'yazubillah. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada azab kubur. Baik. Yang khususnya fi baiti. Nabi sebut apa lagi? Yang keberapa? Masjid, ziarah orang sakit, ziarah orang mati di masjid. Yang keempat, di masjid Allah. Maaf, di rumah. Nabi kata 6 tempat ni kita duduk, Allah Ta'ala suka tengok kita duduk, antaranya di rumah. Wala taj'al buyutakum qubura, Nabi SAW sebut. Itu maksudnya, jangan kita jadikan rumah kita ni sebagai kubur. Kubur hak kita gelap, tak ada apa tadi ni, duduk kering kontang. Jangan jadi rumah kita macam kubur. Maksudnya apa? Kena semayang. Semayang di rumah, baca Quran, buka kitab-kitab hadis, supaya Allah Ta'ala terangi rumah kita, beri rahmat kepada rumah kita. Kan? Hidupkan jemaah di rumah. Kan? Ni pagi kan, anak-anak boleh kejut lah, nak ajak main-main tak boleh duduk kan? Kan? Boleh kejut lah kan? Sebelum tinggal yang main ni, bangun semayang ni, nak pergi masjid kan? Kita nak rumah tangga kita hidup dalam keadaan yang harmoni, rasa ketenangan, mawaddatan warahmah kan? Rasa seronok, sakinah, balik rumah rasa seronok kan? Rasa tenang. Dan itu yang Nabi suka. Itu maksud dia kan? Tempat yang kita, rumah kita pun kan? Kena hidupkan dengan solat-solat sunat. Sebab tu afdalnya solat sunat ni di rumah. Maknanya PKP yang mengalihkan kita kepada fungsi asal balik. Mayang sunat banyakkan di rumah. Betul Masjid kena juga, tapi di rumah kena juga. Dia mengimbangkan balik. Barangkali mungkin kita dulu di masjid saja kita banyak kan sembahyang, lepas habis jangan cerita siapa, saya sama kan. Bila kita lepas habis di masjid ni, bila habis sembahyang tu automatik kita akan bangun buat ba'diyah kan, duk tunggu imam tunggu qomat, kita buat qabliyah kan. Tapi di rumah dia kadang-kadang dia culah, dia kalutkan nak cepat kan, dia kalut kan. Jadi bila mai situasi yang macam tu, nak keluar benda pun tak boleh pergi dah, duduk kerah dalam rumah je sembahyang, buat apa lagi kan, takkan nak tunggu saya kan, dah ada peluang tu kan. Jadi itu kesempatan. Maknanya terbaik juga duduk di mana? Duduk di rumah. Yang khususnya yang kelima, kata Nabi SAW, aw 'inda imamin muqsitin, dan kita juga hendaklah duduk dengan, berada dengan imam yang adil, dengan pemimpin yang adil kan? Kadang kita tu himpit, ni cerita hari ni macam tu, banyak himpit waktu mana nakkan reba pula dah. Reba apa, cari reba, nakkan apa, apa-apa kepentingan lah, kepentingan dia rapat kan. Kemudian imam tu, pemimpin tu adil lah, baik lah, bagus lah kan. Adalah kesilapan sikit kan, kita tinggalkan. Ini maksud kata dalam hal kepimpinan ni, manusia ni bukan maksum. Ada kala dan ketikanya dia juga ada mungkin buat kesilapan, tapi kesilapan tu perlu tengok dalam mizan yang betul. Kemudaratan tu macam mana kan. Kalau hanya khilaf itu sebagai khilaf manusia, terus kita hentam tak betul sebagainya tu, tak kena. Tapi kalau betul dia buat satu benda yang zalim, dan bila dia tengok berterusan dalam keadaan yang zalim itu, tak berubah-ubah juga, tak boleh. Hak orang macam ni, pemimpin ni, kita tak boleh duduk dekat. Tapi dalam keadaan pemimpin yang adil, tapi ada kala barangkali mungkin terkhilaf. Khilaf tu bukan khilaf yang besar, yang memudaratkan, kita terus berenjak, mungkin kerana ada perselisihan sebagainya, kita terus meninggalkan dia. Itu tak betul. Ataupun mungkin dia bertegas untuk tidak memberi kita punya kepentingan peribadi, kita nak sekian-sekian, nak jawatan ke, nak apa, kita lobby, tak dapat, tinggal dah. Tak boleh dalam hal keadaan dia bertindak adil dalam hal pemerintahan. Jadi itu
soal kepimpinan. Maknanya Nabi nak kita berada dengan pemimpin yang adil, yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan-kepentingan tertentu. Bahaya dunia hari ini berkaitan dengan persepsi, kan? Persepsi, banyak sangat persepsi. Kita pun tak ada nak tengok benda betul ke, kita terus judge, kan? Terus buat keputusan, terus buat satu pendirian. Kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu fitnah, kita cakap wallahu alam, kan? Kita tak tahu. Sedangkan Quran ajak kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, kita sebut selalu tabayyun, kan? Tapi bila match tu benda yang tak kena sikit dengan kita punya kepentingan kita ni, tak boleh, tak betul, kita rasa dia tak betul, kan? Ibnu Katsir sebut fasik yang sebutlah ayat-ayat tadi siapa, bukan hanya kita orang tu fasik, orang yang bawa sentiasa berada dalam dosa, selalu buat dosa, kita kenal dia, orang ni yang fasik, bawa cerita, kena selidik, tabayun. Bukan hanya takat orang fasik macam tu, orang yang majhul, Ibnu Katsir sebut, kita tak kenal dia melalui mana pun, tiba-tiba dia buat satu berita kat kita, si fulan begini, tabayun dulu, jangan percaya terus. Sebab kita tak kenal dia ni siapa, dan kita tak tahu lagu mana. Tapi kalau orang tu adil, orang tu yang kita dimaklumi tentang dia punya baiknya, kan, masyhur lah dia punya kebaikan tu, kita mungkin boleh terima lah, kan, dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik, sebab tu ini dalam ilmu hadis bincang panjang, kan. Sebab tu nak sampai ilmu satu peringkat ke peringkat kat kita ni, termasuk hadis ni yang saya baca sekalipun, hadis ni tuan-tuan dalam konteks tabaqat hadis ni, taraf dia hasan. Hasan, dia adalah perbincangan tu, Imam Tirmizi bincang hasan ni banyak. Kenapa? Sebab nak sampai satu peringkat, nak hadis-hadis tu dia panggil tahammul wal ada tu, dia ada peringkat-peringkat dia. Sampailah kita tengok orang tu ada buat khilaf sikit pun kita tapih lagi, dia turun martabat hadis tu. Perawi tu maksud saya, perawi daripada seorang ke seorang, kan? Sehinggalah kebanyakan ulama kata orang ni adil, okey, baru sambung. Itu yang kata hadis sahih tu peringkat tu. Hadis sahih, hadis yang kebanyakan perawi dia yang ada dalam tu adil. Adil ni maksudnya boleh diterima. Dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang selalu buat dosa, kan? Dia banyak perbahasan hadis. Nak bagi kata susahnya kita nak tapih hadis ni nak sampai kat kita. Hasan ni maknanya dalam satu sanad itu ada beberapa perawi, mungkin satu ataupun dua perawi yang majhur. Majhul ni tak kenal lah lagu mana. Bukan kata dia tak bagus, tapi tak kenal. Tak kenal pun diturun peringkat hasan, tak jadi sahih. Tapi kalau ada satu riwayat lain yang menyokong, yang semua perawi-perawi tu, orang-orang riwayat tu kuat, dia punya perawi-perawi dia adil, orang yang dikenali dengan kebaikan dia, so dia sokong riwayat ni. Sebab hadis ni dia main banyak, dia main satu riwayat, dua riwayat, tiga riwayat boleh jadi. Riwayat pertama okey semua, sampai berita tu. Riwayat kedua okey semua. Riwayat ketiga okey, hak tengah-tengah tu tak kenal ni siapa. Kemudian hak yang seterusnya okey. Maka hadis tadi turun martabat hasan. Itu Imam Tirmizi bincang dalam perbahasan hadis ni. Dia tak jadi sahih. Tapi kalau hadis tadi, hak riwayat pertama okey semua sampai ke Rasulullah SAW. Yang kedua okey sampai Rasulullah SAW. Yang ketiga pun okey semua. Ini hadis yang sahih. Clear, kan? Maksudnya tak ada apa-apa pertikaian dalam bab hadis. Jadi susah kita nak menentukan hadis. Sama jugalah dalam bab apa yang saya sebut tadi, kita bincang bab imam, dan dalam hal ini kalau ramai yang kita setuju mengatakan bahawa dia adil, dan kita tengok tidak ada benda-benda yang kecelaan yang banyak terhadap diri dia, kalau khilaf-khilaf yang sikit, kita kena duduk dengan pemimpin yang adil. Baik, yang khususnya kata Nabi SAW yang keenam yang terakhir, fi sabilillah, kita berkena beradab dengan orang-orang yang
berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini martabat yang paling berat, yang paling besar, kan? Orang yang syahid dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan diri kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berada dalam tempat ataupun jemaah yang membawa kita untuk bersama-sama berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, kan? Paling tidak kita kena ada pendirian, kan? Kena ada pendirian, kan? Sebab tu dalam hadis sangat perbahasannya sangat panjang, kan? Sebab tu kalau tengok, kalau nak syahid ni, zaman lah ni susah lah, bukanlah peringkat itulah, kan? Sebab apa, nak ajak main masjid pun tu pun dah habis lah, kan? Tambah kita nak syahid. Sembang boleh, ustaz sama sembang boleh, nak syahid mati syahid, tapi nak sampai peringkat tu, kan? Nak bangun pagi subuh pun dah jenuh lah, kan? Jenuh lah. Itu kita nak punya perang dengan nafsu, dengan hawa kita pun dah jenuh dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya kira itu mungkin 30 minit lebih sikitlah perkongsian, kan tuan-tuan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Kenapa Nabi sebut dalam hadis ni, saya sebut tadi hadis ni hasan, tapi hasan bahasa peringkat boleh diterima, kan? Dia bukan berperingkat nak buat apa berkaitan dengan hukum, kan? Dia ada hasan, kemudian dia ada dhaif. Dhaif tu rendah lagi lah, kan? Kenapa ada satu pandangan dalam perbahasan ni sebut siapa yang berada dalam tempat-tempat ini yakfihi idza asha. Allah Taala mencukupkan kita punya kehidupan kita, kan? Kita berada tempat-tempat yang saya sebut 6 tadi ni, yang saya baca hadis Nabi ni, Allah Taala akan mencukupkan kehidupan kita. Allah, kita selalu doa, Allah makfina fi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Kan kita doa, ya Allah, kan, cukupkanlah aku dengan benda yang halal. Kan? Kita cukup lah, kan? Memberi manfaat kepada kita tu, kan? Dan kayakanlah kita dengan sesuatu yang kita pun tak sangka yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Jadi mudah-mudahan dengan beradanya kita pada tempat-tempat ini, bukan hanya satu tuntutan kepada kita bahawa ia satu sunnah. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis, pergi ziarah orang sakit sunnah, dapat pahala. Persaudaraan satu pahala, hidupkan sunnah satu pahala, kan? Kenal tak kenal? Jadi kenal. Lepas tu jadi kenal, betul? Kan? Apa? Ada seorang tak guru, apa? Syekh Nuruddin dia cerita dia. Lepas tu dia kuliah lah, kan? Dia kata ada guru kita di Kedah ni, kan? Hari Jumaat dia pergi hospital. Buat apa? Pergi ziarah orang. Pergi ziarah orang sakit lah. Pergi ziarah orang sakit. Hari Jumaat dia ambil lah masa sejam 2 jam, dia pergi ziarah, tak kenal pun. Tak ada siapa, kedua saudara dengan kawan ke hospital, tapi dia pergi hospital, dia pergi ziarah. Kan? Dia pergi ziarah, nak dapat pahala ziarah orang sakit. Dia kenal balik. Dia kenal balik. Dia bagi nasihat pula lagi, kan? Dia pun dapat ibrah orang sakit ni, kan? Kadang bila kita duduk hospital pun kita insaf gila, kan? Tak minum dah ayak manis ni, kan? Lepas ni minum ayak gau ni, tak ada lah, kan? Tapi balik rumah berapa lama? Duduk hospital tengok seorang kan, seorang sakit darah tinggi, seorang kecil manis, seorang kecil masal. Kecemasan, dia kecemasan, kan? Tengok seorang insaf betul, kan? Tapi bila balik rumah kadang-kadang yalah, kan, sekali-sekali rasa bila, kan, buat macam mana, kan, bismillah, kan? Jadi itu antara yang diamalkan, kan. Tapi waktu lah suruh pergi, kan, waktu duduk Covid saja pasal, dengan duduk pergi saja tak ada penyakit, pergi cari penyakit lah, tak suruh pergi lah, kan. Ziarah kawan terdekat boleh main ziarah. Baik, untuk pengajian kita, saya tengok dalam jadual tu berapa ni, kan, berapa kitab-kitab dan juga tajuk bidang pengajian tu. Mungkin saya ambil bidang fiqh lah kot, fiqh,
Barangkali mungkin kenal lah dengan bidang saya tu, bidang fiqh. Kita tengok fiqh munakahat, tengok sana fiqh munakahat. Kemudian lepas ada sikit-sikit kita tengok bahagian apa, atau pusaka ke apa tu kan, bab-bab harta, pengurusan harta pusaka pun boleh kita masuk sekali dalam tu. Kitab khusus tu sebagai panduan saja, mungkin saya cadangkan fiqh manhaji lah, fiqh manhaji yang bahagian apa, kekeluargaan dan juga wasiat. Kan dia ada jilid-jilid dia kan. Tak apalah, ni banyak yang terjemahan Melayu tu pun ada, yang Menteri Agama kita ni, yang sekarang ni Menteri Agama Datuk Zulkifli Al-Bakri, dia pun ada buat terjemahan. Mungkin tuan-tuan kalau mendapatkan itu. Ada juga bahasa kitab-kitab lain, tapi kitab-kitab lain mungkin ibarat-ibarat dia mungkin payah. Yang tu saya nampak mudah kita untuk berbincang kan, masa pun 20 minit 30 minit itu je, sembang-sembang kan, sekadar apa, kita jangan berkongsi-kongsi. Mungkin itu kot dalam perbincangan tu juga mungkin saya nampak boleh kita bincang sedikit. Konon jenayah pun betul apa, Jailani ambil lah, tak apa, elok bincangan dia kan. Jadi saya mungkin bincang tajuk tu. Dan tak apalah, insyaAllah nanti kita tengok pada bulan depan lah, bulan depan pengajian kita mula dengan kitab tu. Mungkin kita secara sambil lalu macam tu tengok poin-poin penting. Nak cerita bab nikah ni semua tua-tua belakang ni. Hak muda tak main. Ada muda kan, ada semua menikah lah kan. Kan dia tak menikah lagi, tak menikah lagi ramai. Tu kita lagi tu. Lagi tu ramai, tu kita kena bagi kan. Tu kemudian tengok sikit bab bahasan berkaitan atau pusaka ke apa, ada apa-apa masalah kita boleh bincang. Tuan-tuan nak tanya terus ya. Kita sembang-sembang macam tu kan. Bukan nak ngaji pun, saya pun nak ngaji ni kan. Orang pun masih hidup belajar lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sama-sama letakkan diri kita dalam keadaan fi sabilillah, dalam konteks orang yang ngaji. Macam Ustaz bincang minggu lepas kan, berada dalam apa, sebagai orang yang mengaji untuk ilmu ni banyak kelebihan dia. Para malaikat menaungi kita, mudahkan urusan kita, mencukupkan urusan kita. Kita niat gitulah kan. Sampai waktu mana pun kita akan sentiasa dalam keadaan konteks kita mengaji. Demikian itulah juga guru saya sebut masa di Ma'had dulu, kata kita ni niat, kita ni duduk dalam di mana pun habis mengaji pun niat kita masih bagi duduk ngaji lagi. Bila kita niat begitu, mudah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap perbincangan malam pagi ni, sembang-sembang aja tuan-tuan, perkongsian ada salah dan silap, saya sekali mohon maaf, ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah Allah Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika arhamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.